Pembangunan makmal photostimulated luminescence di Agensi Nuklear Malaysia. Penubuhan dan pewartaan makmal photostimulated luminescence PSL. Pengenalan makmal. Makmal PSL di Agensi Nuklear Malaysia merupakan satu-satunya makmal yang menjalankan aktiviti pengesanan makanan diiridasi menggunakan teknik PSL di Malaysia. Makmal ini ditubuhkan sekitar tahun 2013 yang bertujuan untuk aktiviti penyelidikan serta memberi khidmat analisis pengesanan makanan diiridasi kepada pihak kerajaan dan swasta. Makmal ini terletak di Blok 42, bahagian Agroteknologi dan Biosains. Tujuan utama pembangunan makmal analisis photostimulated luminescence adalah untuk menyokong penguatkuasaan Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Iridasi Makanan 2011 yang berkaitan keperluan pelabelan. Di samping itu, ini juga bertujuan untuk meningkatkan tahap penerimaan serta keyakinan pengguna terhadap aplikasi teknologi iridasi makanan secara komersial. Kewujudan makmal ini juga meningkatkan keselamatan dan sekuriti makanan negara. Pewartaan makmal. Makmal ini telah mendapat pengiktirafan pewartaan Kerajaan Persekutuan oleh KKM pada tahun 2020. Perakuan Juru Analisis Makanan. Puan Ros Anita telah diperakui sebagai seorang juru analisis makanan yang berdaftar. Hanya juru analisis yang berdaftar dibenarkan untuk mengeluarkan laporan bagi analisis yang telah dijalankan. Khidmat analisis pengesanan makanan diiridasi menggunakan teknik PSL. Pembangunan makmal teknik PSL digunakan untuk mengesan makanan diiridasi yang mengandungi serpihan mineral, terutamanya mineral silikat dan bahan bioorganik seperti kalsit. Teknik ini mampu untuk mengukur sampel secara keseluruhan atau campuran bahan organik dan bukan organik. Teknik yang dibangunkan ini berdasarkan rujukan kaedah piawaian Eropah EN 13751/2009 dan digunakan meluas di banyak negara. Di Malaysia, penjualan makanan diiridasi tertakluk kepada Peraturan Iridasi Makanan 2011 di bawah Akta Makanan 1983 di mana mesti dinyatakan pada label dan juga simbol radura untuk memberi pilihan kepada pengguna. Oleh kerana makanan diiridasi tidak mengalami perubahan ketara dari aspek rasa, bau atau warna, ia memerlukan kaedah untuk mengesannya bagi menyokong penguatkuasaan tersebut. PSL amat sesuai untuk digunakan kerana ia juga boleh mengesan lebih daripada 95 jenis herba serta dapat mengurangkan kos bagi mereka yang ingin menghantar sampel kerana mereka tidak perlu lagi menghantar sampel mereka ke luar negara. Metodologi bagi khidmat PSL. Prosedur penerimaan sampel merangkumi prosedur terima sampel, analisis sampel serta laporan yang akan disampaikan dalam masa 7 hari bekerja. Bagi prosedur analisis sampel, step pertama penyediaan sampel dan step kedua run sampel. Langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil ketika ini, sampel perlu disediakan dalam keadaan yang paling minimum cahaya kerana PSL sangat sensitif terhadap cahaya. Justru itu, sampel disediakan dalam makmal dengan lampu merah dan dijalankan dalam keadaan makmal yang gelap untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Berikut merupakan prosedur operasi standard bagi penyediaan sampel serta untuk pelaksanaan analisa.
Di sini dapat dilihat beberapa jenis sampel serta cara penyediaannya. Terdapat jenis sampel seperti bijirin, seperti ubi-ubian, buah, herba serta berbawang. Di sini juga ditunjukkan cara untuk penyediaan makanan laut juga ke kacang. Di sini juga ada prosedur operasi standard bagi penyediaan sampel yang berbentuk pis. Seterusnya, kita bergerak pula kepada data penerimaan sampel. Di sini terdapat dua kategori. Yang pertama ialah kategori pelanggan, iaitu pelanggan swasta dan kerajaan. Kedua kategori jenis sampel. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 jenis sampel yang kita dapati daripada. Dapat dilihat di sini bahawa sampel yang banyak diterima ialah sampel rempah, diikuti dengan umbisi, lain-lain, bijirin dan juga herba. Kesimpulannya, ketersediaan makmal yang berupaya untuk mengesan makanan di iridasi adalah sangat penting untuk menyokong penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan Iridasi Makanan 2011. Justeru, kami akan meningkatkan tahap penerimaan dan keyakinan pengguna terhadap aplikasi teknologi iridasi makanan secara komersial. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan dan sekuriti makanan negara. Setinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang menyokong khidmat analisa PSL kami. Marilah kita tingkatkan kepercayaan umum terhadap teknologi iridasi makanan sekaligus meningkatkan tahap keselamatan makanan negara. Sekian, terima kasih.